Alhamdulillah. Bersua lagi kita dalam sesi pembelajaran pada kali ini. Baiklah murid-murid, sebelum Ustazah meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu adalah lebih elok sekiranya kita membaca Ummul Kitab dan diikuti dengan doa belajar sebelum memulakan pelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid, sama-sama kita bersedia untuk belajar. Okey, Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sesi pembelajaran kita berada dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid, tanpa melengahkan masa lagi, insya-Allah Ustazah akan menyentuh pada kali ini berkenaan dengan ibadah tahun 2. Bila sentuh pasal ibadah tahun 2 kali ini, Ustazah mengambil tajuk yang mana tajuk ini sangatlah penting dalam amal ibadah solat kita ya. Dalam solat kita tajuk ini sangatlah penting dan murid-murid semua wajib mengetahuinya agar dapat menyempurnakan solat yang kita dirikan setiap hari seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid, tanpa melengahkan masa lagi, marilah sama-sama kita renungi, hayati dan pelajari satu persatu apakah yang dikatakan sebagai bacaan wajib dalam solat. Kerana ianya sangat penting ya dalam kehidupan kita. Sekiranya bacaan-bacaan tersebut kita tidak laksanakan, kita tidak lakukan ataupun kita tidak baca ketika kita mendirikan solat, ada kesannya terhadap solat kita. Jom murid-murid. Ya murid-murid, inilah yang sangat penting dalam ibadah kita. Apa yang perlu kita baca ya? Apa yang paling awal yang perlu kita baca ketika melakukan solat, iaitu bacaan ataupun lafaz takbiratul ihram. Ya murid-murid, takbiratul ihram merupakan permulaan perbuatan kita semasa melaksanakan solat. Maknanya solat kita bermula dengan takbiratul ihram. Jadi untuk takbiratul ihram ni dia ada lafaznya. Apa lafaznya? Ini dia lafaznya. Apa dia lafaz takbiratul ihram? Itu kalimah Allahu Akbar. Lafaz apa? Allahu Akbar. Jadi kita semua kena baca lafaz ini ataupun sebut lafaz ini ketika dalam solat agar solat kita sempurna. Macam mana perbuatan dia, macam mana perlakuan dia, ini dia. Iaitu kedua tangan kita
diangkat, tidak melebihi telinga ya. Ya, jangan melebihi kepala pula. Jadi bagi lelaki lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Ini perbuatannya lah. Jadi ini adalah sangat penting untuk kita ketahui dan ia merupakan bacaan yang wajib, ya. Yang kedua, setelah tadi kita dah baca lafaz takbiratul ihram. Bacaan yang kedua yang menjadi kewajipan pada kita membaca dalam solat ialah bacaan surah Al-Fatihah. Ustazah kira semua murid-murid telah pun mengetahui apakah dia bacaan surah Al-Fatihah, apakah dia makna surah Al-Fatihah, macam mana bacaan dia, berapa ayat dia. Jadi Ustazah mengharapkan semua murid telah pun mengetahuinya. Namun begitu, marilah sama-sama kita melihat apakah bacaan ataupun matan daripada surah tersebut, ataupun apa dia kata tulisan surah Al-Fatihah. Jom kita tengok sama-sama. Ini dia surah Al-Fatihah. Ini mengandungi 7 ayat, termasuklah Bismillahirrahmanirrahim. Kerana perlu dimaklum ya di sini bahawa Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Jadi 7 ayat daripada surah Al-Fatihah ini merupakan bacaan dalam surah Al-Fatihah. Bila masa kita baca, bagaimana keadaan atau kedudukan kita membaca? Ini masa kita berdiri tegak, kemudian tangan kita berada di perut, ya. Jangan lupa ya murid-murid, keadaan membaca surah Al-Fatihahnya macam ni. Bacaan surah Al-Fatihah ini adalah selepas kita mengangkat takbiratul ihram dan kemudian diikuti dengan bacaan bacaan doa iftitah, dan selepas itu baca surah Al-Fatihah. Ini bacaan wajib. Okey Ustazah, kenapa Ustazah tidak meletak doa iftitah di situ? Ada. Kita akan pelajari tajuk yang seterusnya akan datang. Di manakah letaknya ataupun mengapakah doa iftitah kita tidak masukkan dalam bahagian syarat wajib ataupun bacaan wajib, ya, dalam solat, ya. Itu tajuk lain, bahagian lain, ya murid-murid. Ya, baiklah murid-murid. Seterusnya, bacaan yang wajib dibaca kita ketika kita menunaikan solat ialah bacaan tasyahud. Apa itu bacaan tasyahud? Tahu tak murid-murid, apa itu bacaan tasyahud? Oh ya, bacaan tasyahud ialah ini bacaannya, iaitu bacaan ketika kita bangun daripada sujud kedua, iaitu At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
itulah dia bacaan tasyahud. Bacaan ini merupakan bacaan yang wajib dibaca dalam solat. Iaitu tahiyat awal kita panggilnya. Kita juga panggil dia sebagai tahiyat awal. Bila mana keadaan kedudukannya beginilah, duduk tasyahud. Itu bacaan ataupun kita panggil dengan bahasa mudah kita duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Okey, seterusnya bacaan wajib yang seterusnya ialah selawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Membaca selawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir ni ataupun tahiyat akhir ni adalah merupakan bacaan wajib, tak boleh tinggal. Maknanya kita kena baca. Apa bacaannya? Ini dia selawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kena baca ya murid-murid. Kalau tidak baca, maka tertinggallah bacaan yang wajib dalam solat. Bila perkara wajib kita tak buat, macam mana solat kita nak sempurna? Solat kita nak sah yang macam mana kan? Sebabnya benda yang wajib kita buat, tapi kita tinggal. Okey. Ini dia kedudukannya, duduk tahiyat akhir ataupun duduk tasyahud akhir, iaitu kita duduk di atas lantai dengan kaki sebelah kanan kita di tepi, dirikan atas, maknanya kaki kita berdiri atas ibu jari kaki. Okey. Murid-murid, Ustazah harap murid-murid semua boleh faham. Sampai di sini boleh faham ya. Sebab nanti ada lagi beberapa perkara yang akan Ustazah sambung sekejap lagi ya. Seterusnya murid-murid, bacaan yang wajib dibaca dalam solat ataupun ketika solat ialah ucapan salam yang pertama. Salam yang pertama iaitu salam yang kita beri selepas kita habis membaca tahiyat akhir. Kemudian kita bagi salam dan kita berpaling ke sebelah kanan. Itu dinamakan ucapan salam. Ya. Mana dia ataupun bagaimanakah ucapan salam tersebut? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun habis je warahmatullahi, kita pun berpusing ke sebelah kanan. Jadi itulah dinamakan sebagai salam yang pertama. Dan murid-murid harus ingat ya bahawa salam adalah dikatakan sebagai ucapan terakhir kita dalam solat, kerana dikatakan solat itu bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Jadi salam adalah pengakhir solat kita. Maknanya kita nak keluar daripada solat, kita bagi salam. Bila kita dah bagi salam, maka kita barulah boleh keluar daripada solat kita. Faham murid-murid? Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, macam mana keadaan ataupun perlakuan kita lepas kita memberi ucapan salam? Ini dia. Iaitu Assalamualaikum warahmatullahi
kita berpusing ke sebelah kanan. Okey, faham murid-murid? Kemudian diikuti salam kedua. Salam kedua dah tidak termasuk dalam bacaan wajib dalam solat, ya. Baiklah murid-murid, nampaknya sesi pembelajaran kita pada hari ini telah pun menghampiri penghujungnya. Namun begitu, apa yang Ustazah harapkan, segala apa yang telah Ustazah sampaikan tadi, murid-murid dapat memahami dengan sebaiknya. Di samping itu juga, ya, harapan Ustazah mudah-mudahan semua murid-murid boleh menghafal bacaan-bacaan yang telah pun kita pelajari tadi, agar bacaan ini dapat kita baca dalam ibadah solat kita seharian. Ingat, ya murid-murid, bacaan-bacaan wajib ini sangatlah penting bagi menyempurnakan solat harian kita. Sekiranya bacaan wajib pun tidak sempurna, tidak kita ingat, macam mana solat kita nak sempurna? Betul tak? Okey, betul. Okey. Jadi, di sini ada beberapa perkara yang ingin Ustazah sampaikan. Pertama, jom kita lihat dulu apakah info yang menarik perhatian di sini. Apa infonya? Okey murid-murid, lihatlah di sini. Ini sangat penting, info ini sangat penting kerana jom kita lihat sama-sama. Tertinggal bacaan wajib dalam solat menyebabkan solat tidak sah. Ya, sebab itu tadi Ustazah ada sentuh, sebut, mohon, tolong hafaz, tolong ingat bacaan-bacaan dalam solat. Kenapa? Kerana tertinggal bacaan wajib, maka solat tidak sah. Jauhlah lagi nak jadikan solat kita solat sempurna. Sebab apa? Sebab kita dah tinggal satu atau dua bacaan wajib dalam solat. Okey? Faham ya murid-murid? Alhamdulillah, semua faham. Okey, seterusnya jom kita lihat. Lihat sikit kat bawah tu. Apakah nilai yang terdapat daripada apa yang telah kita pelajari tadi? Ini dia. Bacaan yang baik meningkatkan kualiti solat. Bacaan yang baik meningkatkan kualiti solat. Jadi, kesimpulannya, membaca bacaan dalam solat hendaklah dibaca dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kerana bacaan yang baik itu meningkatkan kualiti solat. Menjadikan solat kita itu sempurna, menjadikan solat kita itu solat yang baik adalah melalui bacaan yang baik. Okey, faham ya semua murid-murid? Okey, alhamdulillah. Baiklah murid-murid, nampaknya pertemuan kita pada kali ini telah pun sampai ke penghujungnya. Jadi apa yang Ustazah harapkan, ingin Ustazah tegaskan di sini bahawa setiap kita orang yang beragama Islam mukallaf hendaklah mengetahui, mengamal dan juga mengingati bacaan-bacaan wajib dalam solat. Kenapa? Kerana dengan membaca, menghayati ataupun dengan mengingati bacaan-bacaan wajib dalam solat ini, ia adalah kunci untuk kita mendapat solat yang
sempurna. Jadi untuk menyempurnakan solat kita, maka wajib kita tahu, ingat dan baca bacaan wajib dalam solat. Ingat tu murid-murid, ingat tu. Tak nak ada yang tak ingat, mesti ingat. Okey. Apa yang Ustazah harapkan juga, semoga murid-murid semua memahami apa yang telah Ustazah sampaikan pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.